Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincang berkenaan dengan uh, penyelidikan dalam Islam lagi, sambungan daripada kuliah kita yang sebelum ni. Jadi kuliah hari ini kita nak tengok tentang aspek utama penyelidikan Islam. Maknanya kita dah tengok sebelum ni penyelidikan Islam tu apa, apa bentuk-bentuk penyelidikan yang kita boleh buat, tujuannya apa. Jadi hari ini kita nak tengok secara umum aspek utama penyelidikan Islam. Maknanya bila kita nak buat penyelidikan dalam Islam ni, aspek apa yang kita boleh kaji. Jadi yang pertama di sini kita boleh lihat uh, kajian berkenaan dengan organisasi agama. Jadi pelajar-pelajar yang nak mencadangkan tajuk, kita boleh lihat contohnya untuk mengkaji organisasi agama. Kalau di Malaysia ni kita banyak organisasi yang berorientasikan Islam, berorientasikan agama. Bahkan dalam bidang politik kita ada parti-parti yang uh, kita anggap berorientasikan Islam lah, antaranya Parti Islam Malaysia contohnya kan, Parti Islam Malaysia PAS. Kemudian kita ada badan-badan kerajaan yang kita boleh kaji, contohnya kita lihat ada JAKIM kan, ada IKIM, NGO pun banyak kan, kita ada jemaah Islam yang contohnya jemaah tabligh kan, kita ada jemaah NGO lain lah. Maknanya semua organisasi ini boleh kita kaji kan. Di peringkat negeri kita ada kan JAIS, kita ada MAIS, kita ada Pusat Zakat. Jadi organisasi ini kita boleh lihat. Maknanya kalau organisasi ini dia buat contohnya penghutang zakat, kita boleh kaji tentang zakat. Kalau organisasi itu menguruskan mu'alaf contohnya kan, ILDAS contohnya kan, kita boleh kaji bagaimana modul akidah kepada mu'alaf contohnya. Dan begitu juga JAKIM dan IKIM lainnya. Jadi kita kaji organisasi agama. Seterusnya, kajian yang lain kita boleh lihat kajian sikap dan tindakan. Jadi kajian sikap dan tindakan ni kita boleh lihat contohnya kaji berkenaan dengan sikap ulama contohnya kan. Ada tokoh ulama, kita kaji tentang dia, pemikiran dia. Itu merupakan kajian sikap dan tindakan. Boleh juga kita kaji tentang pandangan-pandangan tokoh-tokoh kontroversi yang kita panggil liberal contohnya kan, anti hadis, sisters in Islam kan. Jadi ini semua adalah sikap dan tindakan. Sisters in Islam tu boleh juga kita masukkan dalam kajian organisasi juga, sebab di satu organisasi tapi organisasi yang liberal kita kata kan. Kemudian kita boleh kaji kajian amalan agama. Dalam Islam amalan agama ni banyak kan, contohnya solat, puasa, zakat, bersedekah, ada segi akhlak kan. Jadi amalan agama ni boleh dijadikan sebagai salah satu sub daripada kajian yang hendak kita jalankan. Selain daripada itu, kita boleh kaji alat agama. Alat agama ni contohnya kitab suci kan, kita ada kitab Quran, kita ada kitab hadis, kita kaji. Kita juga boleh kaji tentang masjid kan, amalan aktiviti masjid. Ini semua adalah kajian alat-alat ataupun perkara-perkara yang mempunyai hubungan dengan agama. Seterusnya, penyelidikan Islam boleh mengkaji dokumentasi. Kajian dokumentasi ini contohnya kaji teks-teks, manuskrip lama kan. Kita kaji kutub kitab-kitab ya, kitab-kitab dalam Islam. Jadi contohnya kita kaji uh, kitab yang digunakan di pondok dalam pengajian ilmu hadis contohnya, boleh juga kan. Kita kaji tentang teks-teks ataupun manuskrip lama kan. Ada pengkaji yang dia suka baca manuskrip, jadi dia cari manuskrip Jawi yang lama dia kaji. Jadi itu adalah kajian dokumentasi. Jadi walaupun di sini dinyatakan ada 5 aspek utama penyelidikan Islam, tidaklah semestinya mesti bergantung kepada 5 ni. Mungkin juga bila kita kaji, mungkin ada kajian yang datang dalam bentuk yang lebih daripada 5 ni kan. Ataupun yang menggabungkan beberapa aspek dalam ni. Mana dia tak semestinya satu kajian tu satu aspek. Dia mungkin boleh ada 2 kan. Contohnya kita kaji sikap dan tindakan, pada masa yang sama ada organisasi agama, ada juga dokumentasi. Jadi gitulah dalam aspek penyelidikan Islam yang mana kita boleh lakukan dalam penyelidikan kita. Baik, seterusnya saya kira ni adalah penutup lah bagi
kuliah bab 1 berkenaan dengan metodologi penyelidikan. Selepas ni bab seterusnya mungkin akan dikongsi oleh syarah lain insya-Allah. Jadi etika penyidikan Islam kita mesti patuh kan. Sebelum kita pergi yang poin yang pertama ni, jadi sebagai seorang penyelidik Islam kita ada beberapa, kita boleh anggap ada dua lah yang utama yang mesti dipatuhi oleh seorang penyelidik Islam. Pertama ialah amanah mas'uliyah dia, tanggungjawab dia kepada diri dia, kepada penyelidikan dia dan juga kepada agama. Oleh kerana itu, seorang penyelidikan Islam selain daripada dia nak menyelidik, dia nak menyelesaikan isu, dia ada juga satu tanggungjawab lain sebagai hamba Allah dan juga khalifah. Maknanya penyelidikan dia ni bertujuan untuk mendapat mardatillah, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi yang pertama, dalam etika penyelidikan Islam, yang ni pun lebih kurang sebenarnya dengan penyelidikan secara umum lah, iaitu mematuhi tujuan penyelidikan. Jadi sebelum kita melakukan penyelidikan, kita ada proposal. Dalam proposal kita sebut itu tujuan penyelidikan tu apa, objektifnya apa. Jadi tujuan yang kita sebut itu mesti kita patuhi sepanjang kita melakukan penyelidikan. Dan dalam penyelidikan dia ada supervisor kan. Jadi kita sentiasa berbincang dengan supervisor kita dan sama-sama ada proposal. Proposal itulah yang mengikat kita tentang perjalanan penyelidikan yang hendak kita lakukan. Seterusnya, memastikan kesahihan fakta dan maklumat. Jadi seorang pengkaji, bila mana dia nak masukkan data-data, dia mesti memastikan data-data yang dimasukkan adalah data-data yang sahih. Data-data yang kita ambil, data-data yang valid, yang terbukti kesahihannya. Oleh sebab itu, aspek sumber sangat penting kan. Dalam Islam ni memang kita mementingkan sumber, sebab daripada sumber itulah menentukan kesahihan maklumat. Sebab itu kalau dalam hadis dia ada ilmu rijal, dia ada sanad dan ilmu sanad. Kenapa pentingnya sanad ni? Sebab dia nak memastikan hadis yang dibawa tu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam penyelidikan Islam kita meneruskan lagi tradisi itulah, maknanya kita nak tahu data tu diambil daripada siapa, pengkajinya siapa. Jadi penting pelajar-pelajar kena tahu bila mana dia mengkaji sesuatu area, dia kena tahu siapa yang pakar dalam bidang tersebut dan mengambil daripada yang pakar. Data-data tak boleh ambil secara sembrono daripada internet, daripada Wikipedia, daripada Blogspot, kerana dari segi kesahihan maklumat itu diragui. Ada kemungkinan data itu tidak tepat dan tidak benar. Jadi pelajar bertanggungjawablah, jangan kita letak dulu kan, letak je lah semua dalam kita punya proposal ni, nanti penyelia semak lah, tak nak macam tu. Daripada awal lagi kita letak tu, kita dah kena semak dan kita kena pastikan data yang kita letak tu tepat, sahih dan berdasarkan sumber yang berautoriti. Kemudian seterusnya adalah menjauhi plagiarism kan, plagiat. Jadi ini antara perkara penting kepada pelajar, sebab pelajar ni dia telah terbiasa dalam melakukan assignment, dia selalu copy and paste kan. Jadi dalam penyelidikan kita kena elak benda ni. Sebenarnya dalam assignment lagi dah tak boleh buat. Kita bukan tak boleh ambil, cuma bila kita ambil daripada sumber, kita ambil dan kita olah dengan ayat kita, ataupun bila kita ambil sebiji-sebiji, kita sebut rujukan ini diambil daripada pengkaji tersebut. Jadi itulah menunjuk apa kita kata amanah akademik dalam penulisan. Plagiat ni tak boleh dilakukan dalam penyelidikan. Karena itu sebagai seorang penyelidik, pelajar yang sedang menyediakan proposal penyelidikan dan yang akan melakukan penyelidikan dalam tesis nanti, plagiarism ni wajib dijauhi. Okey. Seterusnya dalam etika penyelidikan Islam ni, pelajar-pelajar ataupun ahli penyelidik kena telus. Telus ni ada kaitan juga dengan plagiarism ni. Cuma telus ni maksudnya kita mesti menyampaikan data as it is. Maknanya data tu, apa yang kita dapat tu kita sampaikan dengan telus. Sebab ada pengkaji yang dia suka memanipulasikan data supaya sesuai dengan apa yang dia harapkan dalam dapatan kajian dia. Jadi ini adalah bertentangan dengan etika penyelidikan Islam. Samalah amanah kita juga dalam kita melakukan penyelidikan.
Maknanya walaupun data-data yang kita dapat itu telah mendapatkan hasil yang tidak sama dengan yang kita harapkan, kita kena sampaikan juga data tersebut. Tak boleh kita selindungkan. Kadang-kadang kita buat kajian, kita sepatutnya memerlukan 200 orang responden contohnya kan. Tapi disebabkan kita tak dapat 200, kita dapat 100 setengah je. Jadi ada penyelidik yang dia masukkan je data dalam kajian dia, dan dia pun memanipulasikan data tersebutlah untuk dapatkan hasil kajian yang sesuai dengan yang dia nak. Kadang-kadang ada responden yang tak isi penuh borang soal selidik. Jadi ada pengkaji yang masukkan sendiri, tandakan sendiri dalam borang soal selidik itu supaya dia dapat data dan mudah dia untuk menganalisis data. Jadi sikap-sikap seperti ini haruslah dijauhi dan ia bercanggah dengan etika penyelidikan Islam. Maknanya kita perlu telus dalam kajian-kajian yang hendak kita laksanakan, seperti mana yang telah digariskan dalam etika penyelidikan Islam. Contohnya, kalau kita lihat pengkaji-pengkaji barat kan yang mengkaji Islam, mereka ni dipanggil sebagai orientalis. Mereka adalah orang barat mengkaji Islam ataupun Timur, itulah dipanggil orientalis. Jadi dalam kajian-kajian mereka ni tentang Islam ni mereka tidak telus, tidak amanah dalam melaporkan kajian-kajian tersebut. Sebab dalam penyelidikan mereka ni dia dah ada prejudgment, maknanya apa yang dia nak sampaikan tentang Islam tu dalam bentuk yang sentiasa negatif kan. Jadi mereka tidak melihat kepada sumber original kan. Jadi orientalis ni dia merujuk kepada kajian-kajian ataupun tulisan-tulisan orientalis juga. Maknanya mereka tidak merujuk kepada sumber asal Islam, iaitu Quran, Sunnah, tulisan sahabat, tulisan ulama. Jadi ini penting dalam kita melakukan penyelidikan, kita mesti telus. Baik, seterusnya etika penyidikan yang keempat ialah anonymity dan confidentiality. Anonymity dan confidentiality ini adalah dua perkara yang mesti dipatuhi oleh seorang penyelidik Islam yang kemana kedua-duanya berkaitan dengan etika kerahsiaan dalam penyelidikan. Anonymity ini ialah pengkaji mengetahui ataupun pengkaji tidak mengetahui siapa responden dia tak kenal. Anonymity ini biasanya dalam kajian tinjauan yang mana penyelidik mengedarkan borang soal selidik. Jadi dalam borang soal selidik ni dia tak tulis nama biasanya kan. Jadi pengkaji tidak kenal, tidak mengetahui siapa responden tu, maknanya dia tak tahu, tak kenal. Pengkaji tahu sampel tu diambil daripada mana, contohnya daripada kumpulan pelajar Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Tetapi pengkaji atau penyelidik tak kenal borang tu borang siapa waktu dia key in tu. Waktu dia key in data dia tak tahu. Oh ni pelajar ni punya tak, dia tak boleh macam tu. Dia anonymity, tak kenal. Itulah juga contohnya bila mana pensyarah menanda kertas peperiksaan akhir pelajar kan. Biasanya pelajar dia tak tulis nama, dia tulis nombor matrik je. Jadi pensyarah waktu dia tanda tu dia tak kenal pelajar tu siapa. Sebab kalau kenal nanti dia akan ada bias kan. Sama juga dengan anonymity ni supaya mengelakkan bias waktu key in data. Jadi pensyarah tu bila ditanda kertas contohnya, ini pelajar ni pernah tolong aku ni, hantar aku pergi kedai contohnya kan, naik motor, naik kereta. Jadi dia pun kesian kat pelajar tu, dia ada bias kat situ. Ataupun pelajar ni yang malas datang kelas tu. Jadi dia ada bias walaupun jawapan pelajar tu kira okey kan. Tapi disebabkan ada bias dia jadi syadid kan. Jadi menanda kertas tu dengan syadid lah, dengan teliti ya. Jadi dia ada perasaan marah kat situ kan, jadi tak tepat, ada bias. Jadi sebab tu ada pentingnya anonymity ni. Kemudian confidentiality ni maknanya pengkaji dia tahu siapa responden tu, dengan siapa dia ambil data tu, tetapi dia tak menyatakan kepada orang lain data-data tersebut ataupun detail responden tu. Biasanya kajian macam ni kajian yang dilakukan kepada remaja-remaja, belia-belia bermasalah, pergi penjenayah jiwana kan. Jadi bila kita interview, kita kenal dia siapa, nama dia siapa, adalah detail-detail dia yang kita tahu. Jadi seorang penyelidik dia menjaga confidentiality responden tu, dia tak tulis semuanya ataupun dia tak cerita kepada orang lain. Dia mungkin tak tulis,
tapi dia cerita pada orang lain. Jadi itu seorang penyelidik yang tidak menjaga etika, confidentiality, maklumat yang diperolehi untuk tujuan research. Jadi kita kena jaga kerahsiaan responden kita. Dan ia adalah sebahagian daripada etika dalam penyelidikan Islam yang mesti dipatuhi oleh penyelidik. Dan akhir sekali ialah sistematik. Jadi sebagai seorang penyelidik, dia mesti menjalankan kajian dengan sistematik sebab penyelidikan ni dia ada aturan dia. Jadi pelajar-pelajar yang hidupnya kadang-kadang bersepah-sepah kan, nota bersepah-sepah, baju kat asrama bersepah-sepah, hidupnya pun tak tentu hala lah, tidur tak tentu hala, semua bersepah. Jadi bila melakukan penyelidikan ni dia kena sistematik. Maknanya mengaturkan hidup dia, mengaturkan research dia secara sistematik. Lelaki selalunya sepah-sepah ni kan. Jadi itu cabaran lah kepada penyelidik lelaki ataupun pelajar ni, kena susun hidup dia supaya dia sistematik. Dalam penyelidikan, jadi pelajar-pelajar semua dalam kita menjalankan penyelidikan ni, kita kena biasakan diri kita melakukan sesuatu dengan sistematik. Tambahan, kalau dalam aspek penyelidikan ni, kita kena patuh kepada beberapa peraturan dalam melaporkan penyelidikan kita kan. Kalau dalam proposal tu dia ada nombor 1, nombor 2, kena ada objektif, kena ada latar belakang masalah kajian, kena ada persoalan kajian, lepas tu kena ada bab 2, literature review, nombor 3 ada metodologi penyelidikan. Jadi semua ni kita kena patuhi. Kemudian dia ada aspek teknikal kan. Aspek teknikal ni kena langkau berapa baris, kalau bahasa Arab kena pakai font apa, kena ada justify, kena ada page number kat belah mana. Lepas tu kita menulis rujukan kena susun, kena ada koma, titik, semua tu lah. Jadi semua ni adalah perlunya sistematik dalam penulisan dan pelaporan penyelidikan yang mana semua ahli penyelidik termasuk pelajar mesti patuhi. Jadi kita kena biasakan lah dan kita kena jadi teliti bila mana kita melakukan penyelidikan. Jadi kadang-kadang pelajar bab ni kadang-kadang ramai yang cuai kan, terutama sekali bila dia melaporkan. Sampai kadang-kadang supervisor pun membebel. Sebab apa? Sebab terpaksa menyemak aspek ejaan, aspek teknikal. Sedangkan perkara-perkara ni boleh diselesaikan di peringkat pelajar saja. Tak perlulah sampai penyelia kena semak bahasa ejaan kan. Jadi semua dah belajar dah tu dan kena pastikan, kena patuh. Dan aspek sistematik ni perlu dilihat oleh semua penyelidik. Jadi etika penyelidikan di sini seperti mana yang diulang, saya sebut sekali lagi, ada 5, mematuhi tujuan penyelidikan, memastikan kesahihan maklumat, menjauhi plagiarism, telus, anonymity dan confidentiality dan sistematik. Di samping itu, semua pelajar juga kena faham bahawa penyelidikan yang kita buat ni kalau dalam konteks Islam adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan amanah. Jadi matlamatnya adalah mardatillah, supaya kita faham bahawa penyelidikan Islam tu ikut mana-mana pun dia mesti sampai kepada agama, sampai kepada Tuhan. Jadi itulah yang membezakan penyelidikan Islam ataupun etika penyelidikan Islam dengan penyelidikan yang bukan Islam ataupun sekular. Sebab kalau aspek pematuhan 5 etika ni, kebanyakan penyelidikan memang mematuhi etika ni, dia berbentuk umum. Cuma dalam etika penyelidikan Islam ni kita ada lagi matlamat akhir kita, iaitu mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi selesainya etika penyelidikan tadi, maka berakhirlah kuliah kita 1, 2 dan 3 berkenaan dengan penyelidikan Islam. Saya harap perkongsian ringkas dalam video-video yang saya kongsikan ni memberikan manfaat kepada semua pelajar yang sedang mengikuti kursus metodologi penyelidikan, dan apa yang saya sampaikan ni hanyalah bab pengenalan kan. Bahkan kalau habis kursus research metodologi ni sebenarnya dia panjang kan, dia tak dapat habis satu semester. Pelajar kena sentiasa baca dan buat rujukan untuk lebih faham. Mana-mana yang saya kongsikan tu yang berguna, saya harap dia boleh digunakanlah dalam penyelidikan kepada semua pelajar. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana-mana kesilapan yang ada dalam slide dan dalam pembentangan saya ni, saya mohon maaf.
Itu atas kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyelidik kepada semua pelajar.